Pada bulan Februari 2026, sebuah drone yang harganya lebih murah daripada sebuah kereta terpakai telah melepasi semua pertahanan Amerika di Teluk Parsi dan mengenai tepat ke ibu pejabat armada kelima Tentera Laut Amerika Syarikat. Ia bukanlah sebuah peluru berpandu hipersonik. Ia bukanlah sebuah pesawat pejuang siluman. Ia adalah sebuah besi buruk terbang yang digerakkan oleh enjin gergaji rantai. Dan yang paling teruk, ini bukan kali pertama. Selama bertahun-tahun, musuh-musuh Barat telah menemui sesuatu yang memalukan tentera paling berkuasa dalam sejarah. Anda tidak memerlukan teknologi mahal untuk menyebabkan kerosakan yang menelan belanja besar. Anda cuma perlukan skala besar. Dan mereka memang memilikinya dalam jumlah yang melimpah. Tapi kemudian sesuatu berubah. Amerika Syarikat menangkap salah satu drone musuh itu, membongkarnya satu persatu dan melakukan sesuatu yang tiada siapa sangka. Dan apabila mereka menggunakan hasil itu buat kali pertama dalam pertempuran menentang negara asal yang mencipta drone asal itu, Kremlin menjadi panik. Untuk memahami kenapa ini penting, anda perlu melihat betapa besarnya penghinaan yang berlaku sebelum ini. Lihat, selama bertahun-tahun, logik peperangan moden telah benar-benar terpesong. Di satu pihak, tentera Barat dengan sistem pertahanan yang menelan belanja berjuta-juta. Di pihak satu lagi, drone yang ringkas, murah dihasilkan secara besar-besaran oleh pihak lawan yang tiada apa-apa untuk hilang. Iran telah membangunkan Shahed 136, sebuah drone sayap Delta yang digerakkan oleh enjin pembakaran kecil yang mampu terbang beratus-ratus kilometer sambil membawa bahan letupan. Anggaran kos? Sekitar $200 hingga $500 bergantung pada versi. Rusia sangat menyukai idea itu. Mereka melesenkan reka bentuk itu, membina sebuah kilang besar di wilayah Tatarstan dan mula menghasilkan versi mereka sendiri, Geran 2, secara besar-besaran. Pada beberapa ketika, mereka berjaya menghasilkan 170 drone sehari. Hanya antara 2022 dan 2026, Rusia telah melancarkan kira-kira 50,000 drone seperti ini terhadap Ukraine. Dan Barat membelanjakan wang yang banyak untuk menembak jatuh drone-drone itu. Sebuah peluru berpandu Patriot, salah satu sistem paling canggih di dunia untuk menembak jatuh drone dan peluru berpandu musuh di udara, berharga sekitar $4 juta. Sebuah Tomahawk, peluru berpandu jelajah Amerika yang digunakan dalam serangan jarak jauh, berharga $2 juta. Malah sistem pertahanan yang paling mudah pun berharga ratusan ribu. Ia adalah satu persamaan yang tidak masuk akal untuk membelanjakan berjuta-juta hanya untuk memusnahkan sesuatu yang hanya berharga $500. Pihak lawan Barat telah menemui satu kelemahan besar dan mereka menggunakannya tanpa henti. Pada tahun 2025, malah Presiden Donald Trump sendiri mengakui masalah itu secara terbuka. Beliau memuji Shahed Iran secara terbuka, menyebutnya sangat bagus, pantas dan mematikan, serta mengkritik peneluar Amerika kerana tidak mampu menghasilkan sesuatu yang setanding. Dan mereka juga sangat bagus, pantas dan mematikan. Sebenarnya ia sangat mengerikan. Apabila Anda melihat apa yang sedang berlaku antara Rusia dan Ukraine, drone itu sedang membunuh sejumlah besar orang. Tetapi seseorang di suatu tempat sudah pun mengusahakannya. Dan jawapannya tidak datang dari makmal-makmal paling canggih di dunia. Ia juga bukan datang daripada bajet rahsia bernilai berbilion-bilion. Ia datang daripada sesuatu yang jauh lebih mudah dan jauh lebih sukar untuk sebuah tentera yang bangga menerimanya. Ukraine telah menembak jatuh beribu-ribu Gran sepanjang tahun-tahun konflik. Kebanyakannya menjadi serpihan. Tetapi sekurang-kurangnya satu unit telah jatuh dalam keadaan yang agak terpelihara dan drone itu telah dipindahkan secara senyap ke Amerika Syarikat. Sebuah syarikat kecil di negeri Arizona bernama Spectre Works telah menerima drone itu. Mereka membuka setiap bahagian, menganalisis setiap komponen. Dan mereka membina semula semuanya dari awal menggunakan bahan-bahan buatan Amerika dan seni bina yang telah diubah suai. Hasilnya diberi nama Lucas. Ia adalah singkatan untuk Sistem Serangan Tanpa Pemandu Kos Rendah. Seorang pegawai Amerika merumuskan proses itu dengan cara yang cukup terus terang. Kami memperoleh sebuah Shahed dari Iran, memeriksa dan menirunya. Secara fizikal, Lucas sangat mirip dengan yang asal. Sayap Delta, enjin di belakang, profil yang tidak mencolok. Tetapi di dalamnya ceritanya berbeza. Ia direka untuk terbang dalam kumpulan yang diselaraskan seperti satu kawanan.
Dan beberapa unit membawa sesuatu yang Syahid tidak pernah ada. Tetapi kita akan sampai ke situ sebentar lagi. O seu net? $35,000. Lebih mahal daripada yang asal dari Iran. Itu benar. Tetapi, masih lagi, hanya sebahagian kecil daripada kos mana-mana peluru berpandu konvensional Amerika. Dan jauh lebih cepat untuk dihasilkan. Apa yang saya akan ceritakan kepada anda sekarang adalah sesuatu yang sangat sedikit saluran yang telah meliputinya sedalam ini. Dan ia benar-benar mengubah kisah Lucas. Pada awal pagi 3 Januari 2026, penduduk Caracas, ibu negara Venezuela, telah dikejutkan oleh satu bunyi yang mereka tidak pernah dengar sebelum ini. Satu bunyi dengung yang dalam berterusan datang dari langit. Beberapa saat kemudian, Letupan-letupan. Kemudahan ketenteraan di bandar telah diserang secara berturut-turut. radar dimusnahkan. Sistem komunikasi lumpuh. Dan sementara kekacauan merebak di pangkalan-pangkalan Venezuela, helikopter Amerika terbang rendah di atas lautan memasuki negara itu melalui pantai. Beberapa jam kemudian, Nicolas Maduro dan istrinya telah ditahan di atas kapal perang Amerika dalam perjalanan ke Amerika Syarikat untuk menghadapi tuduhan pengedaran dadah. Kerajaan Amerika tidak pernah mengesahkan secara rasmi apa yang menyebabkan letupan-letupan itu di atas Caracas. Operasi itu dinamakan Absolute Resolve dan butiran mengenai senjata yang digunakan telah dirahsiakan. Tetapi penganalisis bebas telah mengkaji video yang dirakam oleh penduduk. Mereka menganalisis audio itu. Mereka membandingkan ciri bunyi itu dengan ciri bunyi sistem-sistem lain yang diketahui. Kesimpulannya jelas. Bunyinya tidak mungkin disalah anggap. Ia adalah dengungan yang sama yang dikaitkan dengan drone jenis Syahid. Dan Lucas baru-baru ini telah ditempatkan di kawasan itu. Jika benar itu Lucas dan semua petunjuk menunjukkan demikian, maka senjata baharu Amerika telah membuat penampilan sulung dalam pertempuran sebelum dunia mengetahui kewujudannya. Secara senyap, pada waktu subuh, di ibu kota sebuah pemerintahan diktator, pengesahan rasmi penggunaan Lucas menyusul tidak lama kemudian. Dan ia pun tiba. Dengan cara yang paling ironik sekali, pada 28 Februari 2026, Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan yang diselaraskan terhadap Iran. Operasi itu dinamakan Epic Fury. Bersama dengan peluru berpandu Tomahawk, pesawat F-35 dan senjata konvensional lain. CENTCOM, Komando Tentera Amerika, bertanggung jawab ke atas Timur Tengah. Mengumumkan sesuatu yang bersejarah. Buat pertama kali, Amerika Syarikat secara rasmi menggunakan drone kamikaze jarak jauh dalam pertempuran. Kamikaze di sini, ia bermaksud tepat seperti yang anda fikirkan. Drone itu tidak akan kembali, ia terbang terus ke sasaran. Dan ia akan musnah apabila berlanggar. Pasukan petugas Scorpion Strike, sebuah skuadron yang dibentuk khusus untuk mengendalikan Lucas, telah melancarkan drone terhadap sasaran Iran. Negara yang memberi inspirasi kepada reka bentuk drone itu kini menerima semula drone tersebut. dinaik taraf, diamerikakan. Dan dipandu dengan ketepatan yang sangat tinggi. Fikirkan tentang itu sekejap. Iran mencipta Syahid. Rusia meniru. Ukraine telah menembak jatuh sebuah unit. Amerika Syarikat telah membongkarnya bahagian demi bahagian. Dan sekarang Iran sedang diserang. Dengan konsep yang mereka sendiri perkenalkan kepada dunia, tiada puisi yang lebih kejam daripada ini dalam sejarah ketenteraan baru-baru ini. Laksamana Brad Cooper, Komander CENTCOM. Beliau telah ditanya secara langsung mengenai prestasi Lucas semasa operasi tersebut. Jawapannya hanya satu perkataan sahaja. Mustahak. Bagi rakyat Amerika, ia adalah bukti bahawa pertaruhan itu berbaloi. Bagi rakyat Iran, Ia adalah satu penghinaan yang berlapis-lapis. dan bagi Rusia, Yang memerhati semuanya dari jauh, itu adalah permulaan kepada satu mimpi ngeri. Dan apabila tentera Rusia melihat hasilnya, reaksi mereka menceritakan segalanya. Tapi, yang paling teruk masih belum berlaku. Apabila gambar rasmi pertama dari CENTCOM menunjukkan Lucas sedang beroperasi, telah didedahkan penganalisis tentera di seluruh dunia. Mereka mula menelitinya dengan penuh perhatian. Dan kemudian seseorang perasan sesuatu. Sebuah kotak kecil
di atas drone itu. Nampak seperti antena. Tapi, ia bukan sebarang antena. Dan apabila pakar-pakar Rusia memahami apa itu, Panik itu benar-benar berlaku. Pada 1 Mac 2026, seorang penganalisis bebas telah membuat beberapa hantaran di X, mengumpulkan komen daripada 3 saluran tentera Rusia terbesar di Telegram. Semua orang berasa cemas tentang perkara yang sama. Apa yang kelihatan seperti sebuah peranti penerima Starlink. Disepadukan terus ke dalam Lukas. Kiriman-kiriman itu menjadi tular. Lebih daripada 1 juta tontonan dalam beberapa jam sahaja. Dan 55 minit selepas diterbitkan. Elon Musk secara peribadi menyertai perbualan itu. Musk bertindak pantas dan terus terang. menggunakan terminal Starlink komersial dalam sistem senjata. Melanggar terma penggunaan syarikat. Dan mana-mana terminal dalam situasi tersebut akan dinyahaktifkan apabila dikesan. Dia menjelaskan bahawa komunikasi tentera Amerika beroperasi melalui rangkaian yang berasingan yang dipanggil Starshield. Dikawal oleh kerajaan Amerika Syarikat, bukan oleh SpaceX. Tetapi perbezaan itu bagi Rusia hanyalah perkara sampingan. Masalahnya jauh lebih besar. Untuk memahami sebabnya, anda perlu tahu satu perkara tentang bagaimana sistem penyekat isyarat berfungsi yang dipanggil pengacau elektronik. Kebanyakan drone dipandu oleh GPS. Isyarat-isyarat ini datang dari satelit yang berada lebih 20,000 kilometer di atas permukaan laut. Dari jarak sejauh itu, isyarat itu sampai ke bumi dalam keadaan lemah. Dan isyarat yang lemah adalah isyarat yang mudah untuk disekat. Semudah itu. Sebuah pengacau isyarat yang berkuasa tinggi diletakkan dengan betul. Ia mengatasi isyarat GPS dan menyebabkan drone hilang arah atau terhempas. Dan bila kita bercakap tentang perkara ini, Rusia telah menguasai teknik ini. Mereka membangunkan truk dengan pengacau isyarat yang kuat. Mereka menyebarkannya di sepanjang barisan hadapan Ukraine. Dan mereka telah menjatuhkan atau mengalihkan banyak drone serta peluru berpandu yang dipandu GPS. Tetapi Starlink berada di tahap yang berbeza. Satelit-satelit Starlink beredar pada ketinggian hanya 341 km. Jauh lebih dekat dengan bumi. Terdapat lebih daripada 10,000 satelit yang beroperasi, terbang pada kelajuan tinggi dan membentuk satu jaringan yang meliputi hampir seluruh planet ini. Isyarat yang sampai ke terminal adalah jauh lebih kuat berbanding GPS. Dan terminal itu tidak terikat kepada satu satelit sahaja. Ia melompat dari satu ke satu lagi secara berterusan sambil mereka melintasi langit. Untuk menghalang perkara itu, alat pengacau isyarat perlu jauh lebih berkuasa. Dan ia tidak perlu menghalang sebuah satelit. Ia perlu menghalang seluruh rangkaian. Sentiasa bergerak, hampir mustahil. Penyelidik tentera China, mereka telah membuat pengiraan untuk menyekat Starlink di kawasan yang setara dengan Taiwan. Ia memerlukan sekurang-kurangnya 935 jammer berkuasa tinggi yang membentuk satu rangkaian. Semuanya perlu diselaraskan dan beroperasi di udara pada masa yang sama. Atau kira-kira 2,000 sistem berkuasa rendah. Pikirkan seperti seorang jeneral Rusia untuk seketika. Rusia hari ini mempunyai kurang daripada 100 sistem seperti itu di seluruh wilayah Ukraine, dan Ukraine telah memusnahkan 94 daripadanya, 935. Itu adalah satu angka yang berada di alam semesta lain. Jika kita menerapkan perkara ini pada Ukraine, di mana barisan hadapan mempunyai antara 800 hingga 1,200 km panjangnya, dan tambah lagi dengan wilayah Rusia yang juga perlu dilindungi terhadap serangan jarak jauh, jumlah jammer yang diperlukan menjadi sama sekali tidak praktikal. Dan itu belum lagi mengambil kira bahawa jammer mengeluarkan isyarat. Dan isyarat yang dikeluarkan boleh dikesan. Dan apa yang boleh dikesan boleh dimusnahkan. Ukraine telah memusnahkan sekurang-kurangnya 94 sistem peperangan elektronik Rusia sejak 2022. Saluran Rusia, obsessed with war, merangkum perasaan kepimpinan tentera negara itu dengan satu frasa yang menjadi tular dalam kalangan penganalisis barat berbunyi, jika kita tidak menemui penyelesaian untuk konstelasi satelit ini dalam masa setahun, keadaan akan menjadi sangat buruk untuk kita. Dan ironi terbesar datang dari tempat yang paling tidak dijangka. Rusia juga telah cuba menggunakan Starlink. Sepanjang tahun 2025, tentera Rusia mula memasang terminal Starlink pada drone geran mereka sendiri. Terminal yang diperoleh secara haram, diseludup melalui negara perantara, diaktifkan dengan dokumen palsu. Maklumatnya adalah sama.
menjadikan drone Rusia kebal terhadap gangguan elektronik Ukraine. Untuk seketika, ia berfungsi. Tetapi pada Januari 2026, sebuah GRAN yang dilengkapi dengan terminal Starlink telah menghentam sebuah kereta api penumpang yang sedang bergerak di wilayah Kharkiv, Ukraina. 5 orang awam telah terbunuh. Orang biasa dalam kereta api biasa Terbunuh oleh drone yang dikawal oleh teknologi yang dicuri yang Rusia sepatutnya tidak miliki. Serangan itu dikesan berasal dari drone yang disambungkan ke Starlink. Tindak balasnya serta-merta SpaceX melaksanakan sistem senarai putih. Menyaktifkan semua terminal yang tidak dibenarkan di zon konflik. Dalam beberapa hari, komunikasi kumpulan kecil askar Rusia yang bergantung pada Starlink mula gagal. Serangan yang dirancang telah tergendala. Kekacauan melanda seluruh sektor di barisan hadapan. Musk mengesahkan bahawa langkah-langkah itu berkesan. Tentera yang paling takutkan Starlink Amerika telah dikalahkan justru kerana mereka cuba menggunakan Starlink atas inisiatif sendiri. Dan sekarang, Pentagon sedang memikirkan masa depan. Program dominasi drone Amerika Mempunyai pembiayaan sebanyak $1 bilion dan $100 juta. Matlamatnya adalah untuk memperoleh lebih daripada 300,000 drone sehingga awal 2028. Dan kos setiap unit sedang menurun dengan cepat. Pada fasa yang lebih maju dalam program ini, ia sepatutnya mencecah $2,300 bagi setiap drone. $2,300 untuk satu drone yang dipandu satelit. Mampu bertindak secara berkawanan, kebal terhadap gangguan elektronik. Penganalisis Amerika dan penulis blog tentera Rusia, mereka sampai kepada kesimpulan yang sama. Tiada apa yang menghalang teknologi yang sama daripada disesuaikan untuk peluru berpandu Tomahawk, untuk roket HIMARS dan untuk hampir semua senjata yang boleh dipasang antena. Dan itu, bukanlah satu evolusi dalam seni peperangan, ia adalah satu revolusi. Sekarang saya ingin tahu pendapat anda. Adakah anda fikir Rusia atau China akan berjaya membangunkan satu tindak balas sebenar terhadap Starlink dalam beberapa tahun akan datang? Tinggalkan jawapan anda di ruangan komen. Jika video ini membuat anda berfikir, kongsikan dengan seseorang yang perlu melihatnya. Dan jika anda masih belum melanggan, sila langgan. Kami bawakan analisis seperti ini setiap minggu. Jumpa lagi pada episod seterusnya.